dalam conference bagi meyakinkan the intellectual ataupun the academic community. Dan ini memang dilakukan. Banyak conference yang mereka bentangkan hasil-hasil dapatan ini. Baiklah. Jadi berarti semakin hampir seseorang itu kepada Masjid Al-Aqsa, semakin hampirlah ia kepada pusat keberkatan. Dan juga begitulah sebaliknya. The nearer you are to Masjid Al-Aqsa, the closer you are to the center of barakah. The further you are from the center of barakah. Itu implication. Tapi I'm not going to stop there because ada perbahasan lain yang kita akan sentuh selepas ini. Okey. Jadi gambarannya begini. Ya. Kalau inilah pusat keberkatan dari Masjid Al-Aqsa, maka barakah tadi radiates, ya, terpancar dalam bentuk concentric circle ini. And there is no end to it. In other words, even kalau kita dekat Greenland pun, ataupun kita dekat Siberia, ataupun dekat kita Cape Town, di mana berlangsungnya World Cup sekarang, tak boleh nak pisah Cape Town dengan World Cup. Dengan, bukan dekat Cape Town, dekat mana? Johannesburg. Johannesburg, ya. Dekat New York ke, pancaran itu tetap sampai. Ya, pancaran barakah itu tetap sampai. Ya. Dia tidak ada batasan ataupun had. Konsep barakah membawa makna yang berbentuk fizikal dan rohani. Bila kita bercakap tentang barakah ni, dia ada dua connotation. Satu physical connotation, satu lagi spiritual connotation. Nah, dari sudut fizikal, dalam arti kata kedudukan geografi, kita memang jauh daripada Baitul Maqdis. Memang jauh, kan? Dari sudut kerohanian, okay, when we talk about spiritual, this is another dimension yang kita tak boleh ukur. Kita tidak boleh menggunakan kayu ukur yang tertentu, ya, kerana dimensinya berbeza. Ya. Keberkatan tadi tidak diukur dengan ukuran fizikal. Jauh atau dekat dalam ukuran jarak, tetapi sejauh mana hati seseorang itu jauh atau dekat dalam ukuran jarak, sebenarnya bergantung kepada sejauh mana hati seseorang itu tertambat kepadanya dan dia sentiasa berfikir tentangnya dan berjuang untuk membebaskannya. In other words, apa yang saya nak simpul kat sini, kalau you dekat Baitul Maqdis pun and you do not even think of Masjid Al-Aqsa and couldn't care less, keberkatan itu sebenarnya jauh daripada kita. Tapi kalau kita duduk dekat Kuala Lumpur ni, dekat Penang ni, and hati kita ni kita tambatkan kepada Masjid Al-Aqsa, keberkatan itu sebenarnya dekat kepada kita. Bahkan yang kita katakan the intensity atau kehamatan itu semakin berkurangan, sebenarnya tidak. Dia tak fade pun. The strength of the radiation, the barakah tu daripada pusat dia sampai kepada kita sama kuatnya. Itu maksud dia. Jadi dari sudut spiritual dia tak sama dengan sudut fizikal ataupun dari sudut geographical location. Pengajaran dekat sini tuan-tuan dan puan, itu mendorong kita, ya, untuk menambatkan hati kita kepada Masjid Al-Aqsa. And this is a challenge kerana Masjid Al-Aqsa sudah dilupakan oleh manusia. Bahkan kalau kita bercakap dalam konteks tanah suci, yang tergambar dalam fikiran kita adalah Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Kita terlupa ada masjidnya ketiga, iaitu Masjid Al-Aqsa. Dan begitu banyak hadis, ya, yang menggambarkan ataupun menjelaskan kepada kita kedudukan Masjid Al-Aqsa, ya, yang mana amat jauhlah realiti yang ada pada umat Islam pada hari ini dengan apa yang dituntut berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Contohnya yang masyhur ialah barang siapa yang bersemayam di Masjidil Haram, pahalanya 100,000 kali ganda. Barang siapa yang bersemayam di masjidku ini, iaitu Masjidil Nabawi, Nabi menyebut hadis ini dalam Masjidil Nabawi, pahalanya 1000 kali ganda. Barang siapa yang bersembahyang di Masjid Al-Aqsa, pahalanya 500 kali ganda, dan ada riwayat lain mengatakan 200 lebih kali ganda. Now, the issue is bukan bilangan, 100,000, 1,000, 500. Okey, aku pilih 100,000 lah. That's not the issue. Isunya ketiga-tiga masjid ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala berbanding dengan semua masjid yang ada di atas muka bumi. Walaupun masjid itu dibina daripada permata, emas, berlian, masjid tergantung ke terapung-apung, tak akan dapat menyamai dan mengatasi kelebihan tiga masjid ini. This is a fact yang sudah lupa dan sudah luput daripada ingatan umat Islam. This is the challenge. Tanggungjawab kita adalah untuk mengembalikan ingatan umat kepada masjid ini. Sebelum hati kita dapat ditambatkan kepadanya, ingatan umat itu mesti dikembalikan. Malah apabila saudara-saudara kita balik daripada misi Mahi Marmara pun, saya ingat masyarakat pun, umat Islam pun sebenarnya hilang fokus. Mereka meletakkan tumpuan kepada menghantar bantuan.
menghantar gandum